Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Atau kama qala Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam تحررت القدر في العشر الأواخر. وقال أيضا وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه تحررت القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو يدعو في دعائه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 22 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 14 Mei 2020, kita telah menyempurnakan puasa pada siang tadi untuk hari yang ke-21 Ramadan. Ya, dan kita telah sama-sama berbuka ya, sebagai bermulanya di malam 22 Ramadan ya, kita menunaikan solat fardu maghrib, makan malam, menunaikan solat fardu isya ya, mengerjakan solat tarawih dan witir ya, bersama keluarga kita di rumah. Dan ya, mungkin ada di antara tuan-tuan yang telah pun selesai bertadarus bersama ahli keluarga, dan mungkin ada yang bersantai-santai melayan mata sementara mata belum terlelap ya, pada malam Jumaat ini ya. Dan mungkin ada di antara tuan yang telah pun mula beristirahat untuk bangun awal pagi besok untuk kita sama-sama mengerjakan solat tahajud dan seterusnya bersahur pada pagi besok sebelum memulakan ibadah puasa kita untuk 22 Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita teruskan tazkirah Ramadan kita dengan membicarakan tentang seterusnya apa yang ditulis oleh Tuan Guru Datuk Ustaz Datuk Haji Fuad Kamarudin Arambawi di dalam buku beliau Tazkirah Ramadan berkaitan dengan Lailatul Qadar, iaitu bagaimanakah penentuan malam Lailatul Qadar. Apabila kita merujuk dan meneliti kandungan ayat Al-Quran, kita akan mendapati bahawa Al-Quran tidak pernah menetapkan malam-malam yang tertentu berlakunya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW juga tidak pernah menentukannya secara tetap. Bahkan baginda SAW menghadkannya secara umum sahaja. Sebagaimana sabdanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir. Mafhumnya, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan atau kama qala Rasulullah SAW. Ini
ya, yang umum daripada Nabi SAW. Nabi kata carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang akhir. Kemudian Rasulullah SAW memperincikan kedatangan malam tersebut dengan tempoh yang lebih khusus melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tahara Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Mafhumnya, atau kama qala Rasulullah SAW, mafhumnya, pilihlah malam Lailatul Qadar pada bilangan malam yang ganjil daripada 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya 21 malam tadi dah mula, malam esok 23, 25, 27 dan 29. Ramai di kalangan para sahabat menepati dan menyaksikan sendiri berlakunya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan. Maka menjadi sunat muakkad pada malam-malam tersebut kita memperbanyakkan ibadah, doa, istighfar, zikir dan mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau-Mulah ya yang Maha Pengampun, kamu menyukai akan keampunan, maka ampunilah kami. Ya, itulah dia doa yang diberikan kepada Nabi SAW kepada kita untuk kita amalkan khususnya pada 10 malam akhir ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir yang berangka ganjil dari bulan Ramadan, itu pada malam 21 dan 23 Ramadan. Imam Malik pula menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar amat diharapkan berlaku pada malam 10 terakhir Ramadan. Abu Burdah Al-Aslami rahimahullah ta'ala pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar lebih diharapkan berlaku pada malam 23 Ramadan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Bilal daripada Nabi SAW bahawa malam Lailatul Qadar ialah pada malam 24 Ramadan. Abu Darda dan Hasan Al-Basri berpendapat bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam 25 Ramadan. Dalam menceritakan Imam Ahmad daripada ahli Madinah bahawa Lailatul Qadar lebih diharapkan berlaku pada malam 17 Ramadan. Manakala pendapat yang paling rajih ini yang kuat ialah pada malam yang tertentu, iaitu pada malam 27 mengikut pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab serta lainnya. Pendapat inilah yang telah dipersetujui di sisi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Ini adalah apa yang dimasukkan dalam buku ini dari kalangan dari pendapat para sahabat radhiyallahu anhum dan juga salafus salih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan di dalam kitab Majmu' Al-Majmu' bahawa malam Lailatul Qadar tidak tetap pada malam tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama yang lain. Manakala mengikut pendapat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar ialah pada malam 29 Ramadan. Oleh yang demikian, ulama-ulama sufi telah menggariskan satu kaedah untuk mengetahui malam tersebut. Antara kaedahnya ialah mulanya puasa hari Jumaat. Kalau hari Jumaat, malam Lailatul Qadar malam 29. Di tahun ni kita puasa mula hari Jumaat. Kalau ikut sifir ni malam 29, malam Lailatul Qadar. Mula puasa Sabtu malam 21. Mula puasa Ahad malam 27. Mula puasa Isnin malam 29. Mula puasa Selasa malam 25. Mula puasa Rabu malam 27. Mula puasa Khamis malam 21 Ramadan. Ini dipetik di dalam kitab Bujairami Al-Khatib karangan Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Manakala dalam Hasyiah Fathul Wahhab menyatakan sekiranya awal puasa pada hari Ahad atau Rabu maka Lailatul Qadar ialah pada malam 29. Sekiranya awal puasa pada hari Isnin malam Lailatul Qadar pada malam 21. Sekiranya awal puasa pada hari Selasa atau Jumaat maka Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Sekiranya puasa bermula pada hari Khamis maka Lailatul Qadar ialah pada malam 25. Sekiranya puasa pada hari Sabtu maka Lailatul Qadar ialah pada malam 23. Secara ringkasnya ialah awal puasa Ahad atau Rabu malam Lailatul Qadar malam 29. Hari Isnin mula puasa malam 21 Lailatul Qadar. Selasa atau Jumaat malam 27. Khamis malam 25. Sabtu malam 23. Abu Al-Hasan berkata setelah memakai kaedah ini, aku tidak pernah terluput dari mendapat Lailatul Qadar sebagaimana yang disebut dalam Barmawi dan Al-Qalyubi. Wallahu a'lam. Ini adalah pandangan dan kata-kata para ulama salafus salih. Maka pada malam tersebut Allah SWT memerintahkan Jibril AS berserta kumpulan malaikat yang turun ke bumi untuk mengucapkan salam
ke atas umat Nabi Muhammad SAW dan mendoakan mereka. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif menyebut sebagian ulama menyatakan Lailatul Qadar ialah pada malam yang ke-27 kerana mengambil dalil dari dua tempat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah SWT telah mengulang-ulang menyebut malam Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadr dalam 3 tempat, dan perkataan Lailatul Qadar pula mengandungi 9 huruf. Oleh yang demikian, apabila didarab 9 dengan 3, maka ia menjadi 27, iaitu malam berlakunya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah SWT berfirman salamun hiya, maka perkataan kalimah hiya Lailatul Qadar adalah kalimah yang ke-27 di dalam ayat tersebut, kerana jumlah kalimah terdapat dalam surah ini sebanyak 30 kalimah. Wallahu a'lam. Ya, ini adalah apa yang disebut, yang ditulis dalam kitab-kitab. Maka kita terbuka melihat, menerima pendapat-pendapat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullah taala daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kanu la yazaluna yaqussuna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya annaha lailatul sabi'ah min al-ashr al-awakhir. Maka mereka ini beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu sentiasa menceritakan kepada Nabi SAW tentang mimpi-mimpi mereka bahawa malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam ke-7 lekor dalam malam ke-7 akhir Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatanat annaha lailatus sabi'ah min al-ashr al-awakhir. Aku melihat bahawa mimpi-mimpi kamu itu telah sepakat menunjukkan Lailatul Qadar pada malam ke-7 lekor daripada malam 10 akhir Ramadan. Man kana mutaharriyaha falyataharraha lailatas sabi'ah min al-ashr al-awakhir. Sesiapa yang ingin memilihnya, maka pilihlah pada malam yang ke-7 lekor dari 10 malam yang terakhir tersebut. Itu dia tuan-tuan. Selain daripada itu, ulama yang menguatkan pendapat berlakunya Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan didukungi oleh tanda-tanda dan pengalaman yang telah dilalui dan dirasai oleh salafus salih semenjak sekian lama. Antaranya peristiwa Allah SWT menerima doa-doa mereka pada malam tersebut. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berdalilkan dengan melihat keadaan terbitnya matahari pada pagi tersebut dalam keadaan yang tidak bercahaya. Berkata Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, saya baca sekali dan kita terjemah sekali panjang. Haddatsana Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi akhbarana Abu Bakr bin Ayyash an Asim an Zir qala qultu li Ubay bin Ka'ab inni alimta Abul Munzir annaha lailatu 27. Qala bala akhbarana Rasulullah SAW annaha lailatun sabihatuha tatlu'u asy-syamsu laysa laha syu'a fa'adadna wa hafizna wallahu laqad alima ibnu Mas'ud annaha fi Ramadan wa annaha lailatu 27 walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu qala Abu Isa hadha hadith hasan sahih. Diceritakan kepada kami Wasil dari Ibnu Abu A'la Al-Kufi, dikhabar kepada kami Abu Bakar bin Ayyash daripada Asim daripada Zirin berkata, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, dari manakah kamu tahu bahawa wahai Abu Munzir bahawa Lailatul Qadar ialah pada malam 27? Katanya bahkan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepadaku bahawa ia adalah malam yang paginya terbit matahari tanpa sinar. Maka kami mengira dan mengingatinya. Demi Allah, Ibnu Mas'ud telah mengetahui bahawa ia dalam bulan Ramadan dan pada malam 27, tapi beliau tidak suka memberitahunya kepada kamu kerana kamu akan berpegang dengannya sahaja. Telah berkata Abu Isa bin Tirmizi, hadis ini adalah hadis sahih. Wallahu a'lam. Dalam riwayat Muslim menyatakan Ibnu Mas'ud berbuat demikian supaya manusia tidak hanya berpegang kepada pendapat tersebut, kerana bila orang ramai berpegang dengannya sekalipun pada kebiasaannya ialah tepat, tentu mereka tidak akan beramal pada malam-malam yang lain selain pada malam tersebut. Diriwayatkan daripada Abdah bahawa beliau mengetahuinya dengan merasa perubahan air laut pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar, rasa air laut menjadi enak dan tidak masin. Maka ini disebut oleh Imam Ahmad dengan isnadnya. Sebagai ahli salaf mengerjakan tawaf pada malam 27 di Baitul Haram, maka mereka ternampak malaikat di udara sedang bertawaf di atas kepala-kepala manusia. Abu Musa Al-Madini meriwayatkan daripada jalan Abu Ash-Shaykh Al-Asbahani dengan sanad daripada Hamad bin Shu'aib daripada seorang lelaki di kalangan mereka berkata, ketika kami berada di Suwad pada malam 10 akhir Ramadan, aku melihat keadaan malam tersebut, maka berkata kepada seorang lelaki di kalangan mereka, apakah yang kamu lihat?
Aku sedang menanti Lailatul Qadar, kataku. Tidurlah, aku akan memberitahunya kepada kamu, kata lelaki itu. Maka pada malam 27 bila datang dan mencapai tanganku dan bawa aku bersamanya ke sebatang pohon korma. Pohon tersebut merebahkan pelepahnya ke atas tanah. Kami tidak melihat peristiwa seperti ini dalam seluruh tahun, melainkan hanya pada malam ini, kata lelaki itu. Abu Musa juga menyebut dengan sanadnya dari bahawa seorang lelaki yang lumpuh berdoa kepada Allah SWT pada malam 27 agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Allah telah mengabulkan permintaannya dan dia telah sembuh seperti sedia kala. Peristiwa ini juga berlaku pada seorang perempuan yang lumpuh. Seorang lelaki di Basrah telah mengalami bisu selama 30 tahun. Pada malam 27 Ramadan, bila berdoa kepada Allah agar permintaannya ditunaikan dengan keberkatan. Malam tersebut Allah SWT mengabulkan doanya dan beliau boleh berkata-kata selepas itu. Diriwayatkan oleh Salamah Ibnu Syahbib daripada dalam kitab Fadail Ramadan, diceritakan daripada kami Ibrahim Ibnu Hikam diceritakan kepadaku daripada bapaku, beliau berkata diceritakan kepadaku Farqad ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW berada dalam masjid, di kalangan mereka terdengar kalam dari langit. Mereka juga melihat cahaya dan pintu di langit. Peristiwa tersebut berlaku dalam bulan Ramadan. Lalu mereka mengkhabarkannya kepada Rasulullah SAW. Dia percaya Rasulullah SAW bersabda, Amman nuru fa nuru Rabbil Izzati Ta'ala. Cahaya tersebut adalah cahaya Rabbul Izzati Ta'ala. Wa ammal babu fa babus sama. Manakala pintu tersebut adalah pintu langit. Wal kalamu kalamul anbiya. Dan kalam tersebut adalah kalam para anbiya. Fa kullu syahrin ramadana ala hadhil hal. Setiap bulan Ramadan keadaan ini berlaku. Walakin hadhi lailatun kushifa ghitauha. Tapi pada malam ini dibukakan tutupannya. Wallahu a'lam. Para salaf menyatakan bahawa antara hikmah Allah menyembunyikan malam tersebut daripada pengetahuan manusia ialah agar manusia menghidupkan keseluruhan malam Ramadan, sebagaimana Allah menyembunyikan kedatangan sebenar hari kiamat, wali-walinya waktu mustajab doa pada hari Jumaat, ajal dan maut seseorang, supaya manusia sentiasa lebih berhati-hati dan terangsang untuk melakukan ketaatan pada setiap waktu. Itu dia tuan-tuan. Jadi sebenarnya malam tu pada hari ini tidak dinyatakan secara jelas. Dan apa yang kita sebut tadi adalah apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, daripada pengalaman-pengalaman para sahabat radhiyallahu dan para salafus salih. Maka terserah kepada kita. Yang penting kita mencari malam Lailatul Qadar itu pada sepertiga akhir bulan Ramadan ini. Tak kira lah sama ada malam tadi ke, malam 22 ke, malam ni ke, ataupun sehinggalah ke malam 29 atau malam 30 Ramadan. Jadi itulah sedikit perkongsian tentang bagaimana penentuan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah pada malam besok kita akan sambung dengan tajuk yang berikutnya, iaitu tanda malam Lailatul Qadar. Apakah dia tanda malam Lailatul Qadar? InsyaAllah kita akan sama-sama kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sedikit ilmu yang ada ini dari Allah SWT. Dan sekiranya apa yang dikongsikan ini ada kekurangan di mana-mana, maka dia mohon ampun pada Allah SWT, pada Nabi SAW dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat beristirahat, selamat berqiyamul lail, bersahur, memulakan puasa untuk besok sampailah ke berbukanya. Di mana tadi kita akan melakukan yang sama pada malam besok, dan insya-Allah bertemu kita pada tazkirah Ramadan malam besok dengan tajuk tanda malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Wallahu rasulullah barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa fa'azim li wa lakum wa billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.